Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormati Al-Fadil Tuan Imam, Imam tua, Imam muda. Seterusnya Al-Fadil Tuan Bilal, seluruh ahli jawatankuasa masjid, dan sekalian hadirin hadirat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran suratul Hadid, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah wa ma nazala minal haqq. Sadaqallahul azim. Adakah tidak sampai atau adakah belum sampai masanya bagi orang-orang yang beriman an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah, untuk tunduk khusyuk hati mereka mengingati Allah Subhanahu wa taala dan beriman dengan perkara, dengan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala bentuk kebenaran. Ayat ni diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegur para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya sahabat-sahabat Muhajirin, sahabat-sahabat daripada Mekah masuk ke Madinah selepas peristiwa hijrah. Di Mekah, puak-puak sahabat ni susahlah. Kita maklum di awal-awal perkembangan agama Islam, sahabat yang berada di Mekah cukup susah, mengalami serba kepayahan, tekanan daripada orang-orang kafir. Itu peringkat awal-awal Islam. Jadi dalam keadaan susah tersebut, para sahabat memiliki kebergantungan kepada Allah Ta'ala itu cukup kuat. Sebab susah kan, orang-orang kafir duk tekan. Jadi pergantungan para sahabat ketika tersebut kepada Allah lah. Banyak doa, banyak beramal, banyak semaya minta bantuan pertolongan daripada Allah Ta'ala. Moga tak ada tempat untuk minta pertolongan. Orang-orang Islam ditindas pada waktu tersebut. Orang-orang kafir yang nego di pasar-pasar pun, kalau hok mari beli tu orang Islam, dia tak sejual. Dan kalau orang Islam yang nego, dia tak sebeli. Jadi serba susahlah para sahabat. Kerana kesusahan tersebut menyebabkan mereka cukup bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyakkan amal dan memperbanyakkan doa. Kuatlah hati mereka. Sebagaimana dalam beberapa riwayat, antara sahabat hok senang, hok kaya di Mekah dulu, antaranya ialah Sayyidina Suhaib Ar-Rumi, seorang sahabat dari Rom, dari negara Rom, asalnya seorang beragama Kristian, susah duduk di negara Rom, mari berpindah ke Mekah. Masa tu kafir lagi lah. Mari berpindah ke Mekah, kemudian nego di Mekah, senelina di Mekah, jadi seorang pedagang yang cukup kaya, antara orang terkaya di Mekah, Sayyidina Suhaib Ar-Rumi. Jadi bila dia masuk agama Islam, beriman pada Nabi, dia diperintahkan berhijrah ke Madinah, tubik daripada negara Mekah. Jadi Sayyidina Suhaib Ar-Rumi ni bawa lah
segala harta kekayaan dia untuk tubik daripada Mekah. Dalam perjalanan disekat oleh orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy ni royak dia, kamu mari ke negeri kami, mari ke Mekah ni dalam keadaan hina dan miskin. Mau mari dalam keadaan susah, dalam keadaan serba hina dari negara Rom masuk ke negara Mekah, kemudian cari makan di negara kami, senang lina, kaya dengan sebab kami. Jadi setelah mu masuk agama Islam, tiba-tiba mu nak tubik daripada negara Mekah, bawa semua kekayaan ni. Adakah mu ingat kami akan izin mu tubik bawa kekayaan negeri kami? Setelah mu masuk agama Islam, bawa pergi ke Madinah. Mu ingat kami izin? Itu disekat oleh pemimpin-pemimpin Quraisy. Asyraf Quraisy, pembesar-pembesar dia. Jadi katanya Sayyidina Suhaib Ar-Rumi, jika aku meninggalkan segala harta kekayaan aku ni, tinggal di Mekah ni, dia serah ke pokmu lah. Pokmu bagilah segala kekayaan ni. Adakah mu akan benar untuk aku pergi ke Madinah? Mu akan sekat lagi tak? Ataupun mu benar aku pergi ke negara Madinah? Dijawabnya pemimpin-pemimpin Quraisy, kalau mu tinggal, nescaya kami melepas kamu. Kami biar. Lalu Sayyidina Suhaib Ar-Rumi meninggalkan segala kekayaan dia, segala harta dia, kembali jadi susah seperti asal semula. Semata-mata untuk berhijrah ke negara Madinah, yang menyahut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila dia sampai di Madinah, Nabi dengar kisah Suhaib Ar-Rumi ni. Nabi pun berkata, keuntungannya ia sangat besar untuk Suhaib Ar-Rumi. Keuntungannya sangat besar untuk Suhaib Ar-Rumi. Ada lagi Sayyidina Mus'ab bin Umair, seorang sahabat yang boleh dikatakan terkaya di Mekah pada waktu tersebut, yang mewarisi kekayaan mak ayah dia, sehingga orang-orang Mekah kecek, kalulah mak ayah Mus'ab bin Umair ni mati, nescaya Mus'ab bin Umair akan menjadi orang terkaya di kalangan puak-puak kita. Ni tajuk malam ni tajuk muhasabah Ramadan ni. Bukan ceramah hijrah bukan ni. Tapi dengar lah cerita ni, nanti kita kaitlah dengan Ramadan tu. Tok kadah tajuk ni muhasabah Ramadan. Mudi ingat kuliah hijrah pula ke. Ni. Jadi nak royak kaya tak kaya Mus'ab bin Umair tu setara itulah. Sehingga orang kafir Quraisy kecek, kalau mak ayah Mus'ab mati, nescaya Mus'ab bin Umair akan menjadi orang terkaya di kalangan puak-puak kita. Nak royak banyaknya harta Mus'ab bin Umair ni. Dia diriwayatkan di kasut Sayyidina Mus'ab bin Umair dihias dengan beberapa butir emas. Kaya dia tu. Dia minyak wangi yang dipakai oleh Mus'ab bin Umair cukup untuk memberi makan penduduk Mekah selama setahun. Minyak wangi dia baru. Kaya tak kaya kira lah. Tapi masuk agama Islam, meninggalkan segala kekayaan dia di Mekah, sebab kekayaan itu milik mak ayah dia. Jadi dia masuk agama Islam. Jadi mak ayah dia tak bui lah, ambil harta, tak bui mewarisi harta. Dia pun meninggalkan Mekah, pergi ke Madinah. Masa Nabi berada di Madinah bersama para sahabat di Masjid Quba, Nabi tengah ceramah, mengajar para sahabat di Masjid Quba. Tiba-tiba Sayyidina Mus'ab bin Umair masuk ke dalam masjid dalam keadaan rambutnya serebeh, pakaiannya bertapung, dia dalam keadaan kering, kerana susah. Perjalanan jauh, meninggalkan segala kemewahan, mari jadi orang susah lah di Madinah. Asalnya orang yang begitu kaya, begitu hebat,
Nabi duk ngajar masuk Sayyidina Mus'ab daripada pintu Masjid Quba. Nah, Nabi berhenti ngajar tengok kepada Mus'ab. Ya asalnya orang cukup hebat, tapi hari ni serebeh rambutnya, pakaiannya bertapung, ada kuring. Nabi pun kata kepada para sahabat, lama dalam riwayat tu Nabi tengok Mus'ab ni cukup lama. Daripada dia masuk itu, jalan tu Nabi kati tengok dia sampai dia duduk dalam majlis Nabi. Nabi pun royak kepada puak sahabat, apa pandanganmu kalulah pada setiap pagi makan nemu dihidai. Ada orang tolong hidai. Dan pada setiap petangnya pakaian kamu disiapkan. Orang buat siap dah pakaian demo sedia, siap dah gosok, siap dah comel belaka dah. Nah, dan rumahmu dihias seperti mana hiasnya Kaabah. Kaabah orang kafir duk hias tu. Nah, kalau rumahmu dihias seperti hiasnya Kaabah, apa pandanganmu? Ni Nabi merujuk kepada itulah kehidupan Sayyidina Mus'ab bin Umair di Mekah dulu. Rumahnya dihias seperti hiasnya Kaabah. Pakaiannya disiapkan oleh pelayan. Makanannya disediakan oleh pelayan pada setiap hari. Itulah kehidupan Mus'ab bin Umair. Nabi tanya, kalau gitu kehidupanmu, para sahabat, apa pandanganmu? Dia ada sahabat yang menjawab, kalau gitulah kehidupan kami, nescaya kami ada masa yang lebih untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Dah benda lain orang siap belaka, orang tolong kerja belaka dah kita, tinggal kita fokus kepada ibadat sajalah. Tu jawab para sahabat. Nabi pun kata, dok, bukan lagu tu. Kehidupanmu hak learning, keadaanmu susah learning, mu payah learning, itu adalah terlebih baik daripada zamanmu hidup senang dulu. Nabi tuju kepada Sayyidina Mus'ab bin Umair tadi. Walaupun dulu dia senang, serba kaya, rumah dia dihias, makanan dia dihidai, tapi ketika tersebut dia dalam keadaan derhaka kepada Allah, menyengutu ke Allah dengan berhala. Nah, keadaan dia mula ni terlebih baik. Dia menyembah Allah Ta'ala yang sebenar, dan beribadat kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar ibadat. Walaupun serba susah, walaupun serba kekurangan, keadaan ni terlebih baik daripada keadaan ketika demo senelina dulu. Itu kesusahan para sahabat ketika berada di Madinah, di Mekah. Kemudian bila mari ke Madinah, senang sikitlah daripada ditindah oleh orang-orang kafir. Mari ke Madinah ditolong oleh golongan Ansar, penduduk asal Madinah. Hak mana tak ada rumah, demo bui tupai rumah. Hak kaya sikit gak bui terus rumah. Hak mana tak ada kerja, bui kerja di kebun. Jadi senang puak-puak sahabat tiba-tiba berubah kehidupan. Daripada susah di Mekah jadi senang masuk ke Madinah. Kerana senang inilah jadi galik sikit puak-puak sahabat. Hak sekala doa banyak, masuk ke Madinah lina sikit, menyebabkan jadi kurang beramal. Hak sekala duk semaya kuat doa teriak tangis sama dengan Allah Taala, masuk ke Madinah senang dah sikit, tak ada tekanan daripada orang kafir, menyebabkan jadi galik sikit. Hak sekala mari semaya awal jadi lambat. Hak sekala bangun tahajud sama, minta doa, minta pertolongan daripada Allah, tiba-tiba masuk ke Madinah tinggal tahajud. Ada senang dah sikit kan? Lupa dah kebergantungan kepada Allah tu jadi kurang. Kerana itulah turunnya ayat ni, Allah Ta'ala pun menegur puak-puak sahabat, alam ya'ni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Adakah belum sampai masanya? Kecek mudah-mudah tak sampai masa lagi kau bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingati Allah. Lama dah dia mau beriman daripada Mekah dulu. Dia mau beriman kepada Allah. Lama dah. Tiba-tiba masuk ke Madinah, dia mau boleh galik lagi. Dia mau boleh lupa kepada Allah. Di Tuhan tanya, tak sampai masa lagi. Tak cukup lagi.
masa ia diberi oleh Allah Ta'ala. Tak siapa lagi ke tikanya untuk betul-betul orang-orang beriman tu tunduk kepada Allah Ta'ala setelah dia beriman bertahun-tahun. Padahal puak sahabat hok mari ke Madinah tu setengah-setengahnya baru masuk Islam setahun dua. Baru ya. Nah, hok masuk Islam awal tu pun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali tu pun dah 10 tahun. Nah, kebanyakannya baru masuk Islam setahun dua baru. Nah, tiba-tiba masuk ke Madinah galik sikit ditegur oleh Allah Ta'ala. Padahal dia baru Islam setahun dua. Pas kita ni Islam yang budak lagi. Ni. Dia galik setara kita ni. Duk galak setara kita ni. Islam yang budak lagi. Bukan setahun dua ni. Ni cerita sahabat baru masuk Islam setahun dua, galik ditegur oleh Allah Ta'ala. Tak sampai masa lagi. Tak sampai ketikanya lagi untuk orang-orang beriman tunduk hati mereka, takut kepada Allah Ta'ala. Tak sampai masa lagi. Tu Allah Ta'ala menegur puak-puak sahabat. Lalu bila turunnya ayat ni, segera puak-puak sahabat semuanya sujud kepada Allah Ta'ala, semuanya teriak tangi bertaubat kepada Allah Ta'ala kerana galik dengan sebab senang semata di Madinah. Di mana tempat nak kait dengan bulan puasa. Setelah kita masuk pada bulan Syawal, pada bulan Idul Fitri, ketika bulan puasa mula kita susah sikitlah. Siari belapa, letih, penat sikitlah. Jadi dalam keadaan letih, penat tu, ibadat tu gagah sikit. Walau tak gagah banyak pun makna gagah sikitlah. Semaya berjemaah banyak ketika bulan puasa. Pada bukan bulan puasa ni, kau mana? Dia bulan puasa itu ramai sikit jemaah. Maya waktu. Semaya tarawih malam papaisa pun menuh juga. Dan Quran pun bacalah ketika bulan puasa. Walaupun dalam keadaan letih, penat tu, tapi Quran dah lah khatam. Bagi hak dah khatam atau dah khatam gitu jugalah. Tapi banyak ke ada lah khatam bulan Ramadan tu. Ada program tadarruhnya, zikirnya, selawatnya, duk jaga beringat pada bulan puasa. Tahajudnya, witirnya, tarawihnya 8 20. Dalam keadaan letih penat tersebut. Siari belapa dah letihlah. Tapi pada waktu malamnya dia lagi kita 8 rakaat tarawih ditambah dengan 3 witir. Setengah tepat 20 tarawih. Mana dia lagi lah dalam keadaan letih penat. Pas esok bila-bila bangun sahur tu, curi juga masa sikit sebanyak untuk bertahajud. Dia juga belak sepipi 2 Quran. Tiba-tiba selepas daripada Syawal, habis bulan Ramadan, bertemu dengan bulan Syawal, kita kata senang sikit, linear sikit. Tak ada belapa dah lah. Moga bulan puasa habis dah, belapa pun tak ada. Kerana senang tersebut menyebabkan kita meninggal banyak daripada amal hak asalnya kita buat ketika bulan Ramadan. Sebagaimana sahabat tadilah, masuk ke Madinah tiba-tiba meninggalkan amal, meninggalkan doa, meninggalkan kebergantungan kepada Allah kerana linear sikit. Kita pun linear sikit lepas bulan puasa ni, tiba-tiba amalan yang dibuat di bulan puasa tidak diteruskan pada bulan selepas puasa. Mudah sekali witir lah. Witir tarawih tu benar lah, muka tak boleh buat. Ni kalau bulan Syawal tarawih juga benar-benar ni. Hak witir tu, paling-paling mudah witir lah. Witir ni diteruskan pada mana-mana malam pun. Antara semaya yang Nabi tidak tinggal ialah semaya witir.
Sehingga di dalam mazhab Hanafi dihukumkan semaya witir ni wajib juga. Tak buat semaya witir dosa di mazhab Hanafi. Apa? Kerana semaya yang Nabi tak gaji tinggal. Molek-molek ada sebulan puasa kita boleh witir. Tiba-tiba masuk bulan Syawal, witir jadi tak boleh. Padahal dari bulan puasa mula 8 capu 3 witir. Habis bulan Ramadan, witir hak 3 pun tak boleh. Hak 8 tu benarlah muka tak ada setengah tidak. Hak 3 witir tu pun jadi hilang juga. Kerana apa? Kerana bertemu dengan Senin. Kita lebih banyak diuji ketika Senin berbanding kita diuji ketika susah. Ketika susah boleh memperbanyakkan amal. Tiba-tiba ketika Senin kita melupakan amal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kita duk kecek Ramadan tahun ni. Apa kalau kita mau 40, 50 tolak umur balik, berapa puluh kali Ramadan dah kita temu. Pada ulas cerita tulo. Ulas cerita tulo lepas Ramadan ibadat jadi kurang. Lepas Ramadan ibadat jadi kurang. Dah berapa puluh tahun. Sahabat semeta ya. Padahal baru masuk Islam tu. Pak sahabat tu. Kalau bahasa kita kat mu'allah panah-panah lagi. Ditegur oleh Allah Ta'ala. Pas kita yang budak lagi Islam, temu Ramadan berpuluh-puluh kali dah. Tapi masih diulang cerita tulah. Lepas Ramadan meninggalkan amal, lepas Ramadan jadi kurang amalan kita. Tu antara yang kita boleh bermuhasabah, menghisap, buat kira diri kita setara mana, dan bekal kita untuk akhirat kita, untuk agama kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Buat kiralah, hisablah diri kamu sendiri sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perkataan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Itu yang pertama. Nak dikaitkan dengan bulan Ramadan yang lepas, gitulah. Lebih-lebih kurang. Ayat tadi juga, ayat yang dibaca tadi juga menjadi sebab bagi bertaubatnya Fudail bin Iyad, seorang tabi'in, orang yang hidup di zaman tabi'in. Dia temu dengan sahabat. Dia asalnya seorang qat'us sabil, perokok yang menyekat orang di tengah-tengah jalan, rokok bagi-bagi dagangnya orang. Fudail bin Iyad. Kemudian satu hari dia duduk lepak di pasar dengan saing-saing dia. Di pasar tu ada seorang syekh, seorang tok guru duk baca Quran. Jadi Fudail bin Iyad ni duk dengarlah syekh ni duk baca Quran. Tiba-tiba syekh ni sapa pada ayat alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Adakah belum sampai masanya untuk orang-orang beriman tunduk takut hati mereka kepada Allah Ta'ala. Jadi bila dia dengar ayat ni, dia pun terlitah di dalam hati dia. Adakah belum cukup umur yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada aku untuk aku bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebenar-benar. Jadi Tuhan tanya, tak sampai masa lagi orang beriman untuk taat kepada Allah. Dia pun terlitah oleh hati dia. Adakah tak cukup lagi umur aku untuk bertaubat kepada Allah, untuk meninggalkan maksiat yang aku buat. Jadi Imam Fudail bin Iyad ni tadi bertaubat dengan sebab mendengar ayat tu. Dia betul-betul bertaubat, mendalami ilmu agama. Akhirnya Fudail bin Iyad menjadi salah seorang tabi'in, wali Allah Ta'ala. Ya antara yang terbesar, antara sayyidut tabi'in, penghulu tabi'in, Imam Fudail bin Iyad. Penghulu besar sekali Imam Hasan al-Basri lah. Dia ni antara penghulu tabi'in, Imam Fudail bin Iyad.
Antara lain Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri. Dengan sebab mendengar ayat ni. Pada tahun hadapan dia pergi ke Mekah mengerjakan haji. Dia wukuf di Padang Arafah sebagai salah satu daripada rukun haji. Ketika wukuf di Padang Arafah, semua orang duk doa teriak berlaku. Kecuali Fudail bin Iyad seorang. Biasalah orang haji dah. Wukuf di Padang Arafah ke semua pakat doa, pakat minta hajat, semua pakat teriak berlaku. Gitulah zaman Fudail bin Iyad ni pun. Jadi duk teriak berlaku kecuali Fudail bin Iyad seorang. Tak teriak dia ni. Duk nengung seorang. Tiba-tiba dia pun berkata, wahai Tuhanku, seandainya aku mengetahui bahawa Engkau telah mengampunkan semua dosa-dosaku. Aku dulu duduk ngopo, buat maksiat, tidak taat kepada perintah Allah Ta'ala, tidak cara ke semaya ber. Dan walaupun aku tahu, aku telah bertaubat dan mungkin mu telah mengampunkan semua dosa aku. Tapi tidakkah aku ini adalah bekas ahli maksiat di sisimu? Tidak gitu. Walau Tuhan apung dah segala dosa kita. Kalau Tuhan apung, sekalipun Tuhan apung betul benar ada dosa kita, tapi hakikatnya di sisi Allah Ta'ala kita ni bekas ahli maksiat. Jadi aku malu untuk doa supaya orang lain, nak minta supaya orang lain, aku malu. Aku ni bekas ahli maksiat. Benarlah mu apung belaka dosa aku, tapi aku ni bekas ahli maksiat. Dia aku malu nak minta supaya orang lain. Terkatanya Sayyidina Fudail bin Iyad bertaubat dengan sebab ayat ni. Itu sebagai panduan kepada kita, apa-apa pun alhamdulillah kita telah selesai menempuhi sebulan bulan Ramadan. Kita telah selesai mengerjakan ibadah untuk pada bulan Ramadan. Jadi keluar kita daripada bulan Ramadan, sama ada kita ini termasuk di kalangan ahli sa'adah, orang yang mendapat kebahagiaan, ataupun kita ini termasuk orang-orang yang celaka. Antara dua tu ya. Orang tubik daripada bulan Ramadan, sama ada kita tergolong sebagai orang-orang yang bahagia, ahli sa'adah. Sebagaimana hadis Nabi, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa-siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan. Itu syarat pertama adalah iman ya betul, pegangan akidah ya betul. Wahtisaban, dia mengharap keampunan daripada Allah Ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan segala yang lepas daripada dosa-dosanya. Sekira-kira dia tubik daripada bulan Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan, bersih daripada dosa. Itulah yang dikatakan min ahli sa'adah, daripada orang-orang yang bahagia, orang-orang yang layak mendapat kebahagiaan. Sama ada kita termasuk golongan itu, ataupun tubik daripada bulan Ramadan, mungkin juga kita ini termasuk di kalangan orang-orang yang celaka di sisi Allah Ta'ala. Sebagaimana hadis Nabi, waraghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfaru lahu. Celakalah seorang lelaki yang sempat bertemu dengan bulan Ramadan. Ia masuk ke atasnya bulan Ramadan, mana dia dah temu dengan bulan Ramadan. Thumman salakha, kemudian berlalu bulan Ramadan, habis bulan Ramadan sebulan, qabla an yughfaru lahu, sebelum daripada diampunkan dosa-dosanya. Walau dia masuk pada bulan Ramadan tapi tidak diampunkan dosa-dosa dia, orang ni Nabi panggil sebagai orang-orang yang celaka. Dia bukan kata semua tubik daripada bulan Ramadan adalah orang-orang yang berhutang, orang-orang yang mendapat keampunan Allah. Tidak. Ada juga yang dicok sebagai golongan yang celaka, wa na'udzubillah. Jadi antara dua tu sahaja. Dia apa-apa pun selesai dah kita menempuhi sebulan bulan Ramadan,
sama ada kita ni termasuk senarai orang-orang yang bahagia ataupun senarai orang-orang yang celaka, tu adalah cerita yang telah lepas. Habis belaka dah lah. Sama ada kita akan bertemu lagi ke tak dengan bulan Ramadan akan datang, wallahu alam, masing-masing kita tidak tahulah. Dulu sebelum puasa dalam kuliah-kuliah, kita kecek, boleh jadi kita dah temu dengan bulan Ramadan tahun ni, bulan Ramadan tahun depan, belum tentu. Di antara pendengar-pendengar orang duk dengar kuliah tu, semua hanggu belaka gitulah, sepemalan ni lah. Tapi gak ramai mana sahabat-sahabat kita yang mati dalam bulan Ramadan baru ni. Ramai mana? Ramai. Antara ya cukup terkesan bagi kita lah. Mula abang mak tu bila kita tu orang cukup dekat dengan kita. Ni orang yang masih muda, sihat. Tapi gitulah. Sebelum Ramadan hari tu kita duduk kuliah maghrib, kuliah Jumaat. Dia ada duduk sebelah. Kita royak, boleh jadi tahun ni Allah Ta'ala izin kita jumpa Ramadan, tahun depan belum tentu. Jadi hanggu. Tiba-tiba supalah dia pun tidak menyangka. Dia pergi dulu. Supaya malam ni kita pun hanggu, boleh jadi kita lah yang tidak ada temu dengan bulan Ramadan tahun depan, mana kita tahu. Jadi apa-apa pun, sama ada kita betul-betul memanfaatkan bulan Ramadan yang lepas, ataupun kita mengabaikan, mencuaikan bulan Ramadan yang lepas, tu cerita hal lepas dah. Yang penting lah ni kita betul-betul memperbaiki amal kita, memperbaiki akidah kita, memperbaiki ilmu kita, untuk hari-hari yang berbaki, untuk tempoh masa yang masih ada lagi, Allah Ta'ala beri lagi umur kepada kita, kita baiki hak ni lah. Sebab keadaan seseorang itu ditentukan berdasar kepada akhirnya, bukan kepada permulaannya. Itu dalam hadis Nabi sebut lagu tu. Keadaan seseorang, nasib seseorang pada hari akhirat ditentukan pada akhir kehidupan dia, bukan pada awal kehidupan dia. Walau pada awal tu dia juru habis teh pun, tapi dekat-dekat akhir kehidupan dia kafir. Tubik murtad daripada agama Islam, mati. Maka orang ni celaka pun tu lo. Walaupun jauh yang budak lagi dia ni. Umur 5 tahun tu ngapa Quran dah. Umur 7 tahun tu habis Quran dah. Tiba-tiba dekat dengan kematian dia, jatuh kafir, murtad wa na'udzubillah, mati dalam keadaan murtad. Maka orang ni orang celaka sebab dikira pada akhir kehidupan. Orang lahir kafir 60 tahun hidup dalam menyembah berhala, mensyirikkan Allah Ta'ala, tak rajin memayar ayat hidup 60 tahun. Duduk dalam kafir. Tiba-tiba hari ni menerima hidayah, mengucap masuk agama Islam, esok mati. Tak ada memayar, tak ada waktu bik zakat, tak ada puasa, tak ada buat umrah, tak ada buat haji. Dah hari ni masuk Islam, esok mati. Mayar pun tak ada belajar lagi. Tapi dijamin syurga, termasuk orang-orang yang selamat pada hari akhirat. Sebab apa? Dihukum pada akhir kehidupan dia, bukan dihukum pada awal. Sebab tu hamba kata Ramadan yang lepas, kalulah kita telah mensia-siakan Ramadan tersebut, maka tak ada gapalah benda yang telah lepas. Tak ada arah dah. Tinggal lagi kita baiki kehidupan kita yang masih berbaki. Mudah-mudahan pada akhir kehidupan kita tu kita dalam keadaan yang betul-betul baik. Dia berdasarkan akhir kehidupan itulah ditentukan lagu mana nasib kita nanti di hari akhirat. Selagi mana belum nyawa kita sampai di halkum, dan selagi mana belum matahari terbit daripada barat, selagi itulah pintu taubat masih terbuka. Selagi itulah kita boleh menambahkan amal, bertaubat, membersihkan diri daripada dosa.
Itu syarat bagi sah taubat sebelum nyawa sampai di halkum nazak. Dia nazak, taubat tak jadi apa dah. Dia matahari naik ke barat, taubat pun tak jadi apa dah. Tapi selagi tak ada tu, masih terbuka pintu taubat walaupun Ramadan sudah habis sekalipun. Memanglah bulan Ramadan tu disebut sebagai Syahrul Maghfirah, bulan keampunan, tapi bukan bermaksud keampunan hanya ada pada bulan Ramadan, tidak. Luar daripada bulan Ramadan pun masih terbuka pintu untuk kita bertaubat, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara falsafah bulan Ramadan yang dibicarakan oleh para ulama, awal Ramadan ni kita berpuasa itu adalah hubungi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitulah dah ni. Kita berpuasa kerana perintah Allah tu menunjukkan hubungan kita dengan Allah taala. Dan pada akhir Ramadan kita diwajibkan membayar zakat fitrah. Hak betul-betul wajib ni akhir Ramadan lah. Hak betul-betul wajib sebab waktu sepuk dah. Awal Ramadan tu sunat, harus bayar. Nak bayar satu Ramadan nak bayar zakat terus boleh. Dua Ramadan nak bayar boleh. Hak betul-betul wajib bila? Akhir Ramadan lah. Sebab sepuk dah esok nak raya dah. Di malam ni betul-betul wajib dah ni. Hak tak bayar lagi kena segera dah. Di pada awal kita berpuasa kerana perintah Allah, hubungan kita dengan Allah. Daripada penutupnya diwajibkan kita membayar zakat fitrah, yang mana hasil daripada zakat fitrah tu diagihkan untuk orang-orang miskin, orang-orang susah. Itu adalah hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi falsafah puasa nak mengajar kita hubungan kita dengan Allah dengan jalan berpuasa. Dan yang keduanya adalah hubungan kita dengan manusia dengan jalan membayar zakat fitrah. Semaya pun pada awal-awal semaya, mula-mula semaya adalah kita bertakbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu adalah penunjuk hubungan kita dengan Allah. Dan akhir semaya adalah kita memberi salam, Assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu, iaitu ke atas seluruh umat Islam. Itu adalah hubungan kita dengan manusia. Awalnya Allahu Akbar, hubungan dengan Allah. Penutupnya adalah beri salam, hubungan kita dengan manusia. Dalam Quran pun awal-awal suratul Fatihah ayat pertama bismillah dengan nama Allah. Itu adalah hubungan kita dengan Allah. Dan pada akhir sekali Quran, surah yang terakhir iaitu surah An-Nas, dia kalimah terakhir di dalam Al-Quran, minal jinnati wan nas, daripada jin dan manusia. Itu adalah penunjuk hubungan kita dengan manusia. Awal bismillah dengan nama Allah, hubungan dengan Allah. Akhirnya minal jinnati wan nas adalah hubungan kita dengan manusia. Itu adalah falsafah yang besar, khususnya bulan Ramadan, lagu mana kita nak menjaga hubungan dengan Allah, dengan manusia. Jadi molek benarlah masjid menganjurkan majlis jamuan hari raya Aidilfitri. Kita boleh temu mata dengan sama-sama anak beranak malam ni, sama-sama orang sekampung, boleh temu mata, boleh kita saling bermaaf-maafan. Yang mana ada salah silap, kita maaf mudah-mudahlah. Pada malam ni ada ya kita anak beranak ataupun jiran-jiran orang sekampung, ya ada duk saku, ya ada kesalahan sikit sebanyak, mudah-mudahan dengan majlis yang dianjurkan oleh pihak masjid pada malam ni, kita boleh saling bertemu, saling bermaafan. Mudah-mudah kerana itulah hakikat kita nak menjiwai falsafah bulan Ramadan, iaitu hubungan kita dengan sesama manusia. Walau kita lekat sejid dah, walau semaya tak tinggal dah, tu hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan manusia, kesalahan kita dengan manusia, wajib kita jumpa manusia tu sendiri, wajib kita jumpa orang tu minta maaf sendiri. Kebetulan ada majlis pemalam ni,
Pakat-pakat jumpa, pakat-pakat kita saling bermaafan. Mudah-mudahan itulah falsafah daripada bulan Ramadan yang telah kita lepas. Sebulan baru ni. Masa apa pukul berapa tahun ni? Cikgu Alim tak ayat ni. Mana cikgu? Boleh dah kau? Sikit air kau. Apa lagi? Falsafah tu yang pertamalah. Amba anggap tu yang pertama, falsafah pada bulan Ramadan hubungnya kita dengan Allah melalui berpuasa dan hubungnya kita dengan manusia melalui zakat fitrah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh tengok lagu mana bulan Ramadan ini bulan yang mengubah segala rutin harian kita. Hak sekala orang kerja pas petang, bulan Ramadan sekerat hari. Banyak kayak gitulah ni. Orang kerja buat rumah pas petang, kadang-kadang pukul 4 baru berhenti, pukul 3 baru berhenti. Bulan puasa, Zuhur berhenti dah. Apa puasa letih, penat. Berubah rutin harian kita. Biasa ngorib ni tak makan mana, tapi gak ngorib duduk di meja makan. Lepas isya tu gak biasanya kita duduk kedai kopi, pergi jalan kedai-kedai lepas isya ni. Tapi gak kita boleh mengubah rutin harian kita kepada duduk masjid, berhabis terawih. Semaya terawih. Rutin harian kita pukul 3, pukul 4 ni duduk tidurlah. Tapi lagu mana pada bulan Ramadan kita boleh mengubah rutin harian kita pukul 4 bangun, mandi-mandi siap-siap untuk sahur. Maknanya apa? Boleh sangat untuk kita mengubah rutin harian kita ni. Kalau kita duk kata tak ada masuk, nak ngaji agama, tak ada masuk. Nak mari sejid semaya berjemaah, tak ada kerja banyak. Tapi apa pada bulan Ramadan, molek-molek ada kita boleh ubah rutin harian kita. Kalau kata kerja banyak, guana pada bulan Ramadan, kita molek-molek ada boleh berhenti sahur. Kalau kata banyak lorak tu, guana pada bulan Ramadan, kita boleh mari semaya esok, klik dekat pukul 10 lebih, kalau awak 20 kat sampai pukul 11. Boleh klik. Boleh ya kita mengatur masa. Kalau kata lorak tu, tapi pada bulan Ramadan molek-molek ada. Kita boleh atur masa untuk ibadat. Jadi sebenarnya dia kata lorak, tak ada masa, hijau banyak. Sebenarnya tu lebih kepada alasan, lebih kepada nafsu kita ya sebenarnya. Bulan Ramadan boleh ubah molek-molek. Apa kata rutin tersebut selepas daripada bulan Ramadan ni kita ubahlah gaya kehidupan kita. Pasti kita sediakan masa untuk majlis-majlis ilmu, untuk betul akidah pegangan kita, untuk betul semaya bel kita. Tak ada masa, tapi bulan Ramadan boleh kita ubahlah. Dah kata tak ada masa sangat, ubah jadual kehidupan kita, sediakan ruang untuk majlis-majlis ilmu, sediakan ruang untuk kita beribadat, waktu khusus dengan Allah Subhanahu Wa Taala, waktu khusus untuk agama kita. Bukti kata boleh ubah bulan Ramadan. Boleh ada boleh ubah. Waktu duduk tidur tu pun boleh bangun lagi sebab apa? Nak makan. Mana boleh sangat ya. Ni. Boleh sangat. Kata tak ada tahajud, kita penat, kerja kuat, tak ada nak bangun tengah-tengah malam. Tapi apa bulan Ramadan kita boleh bangun pukul 4 bangun makan nasi. Tak? Mana tak tidak kata penat sangat. Lebih kepada penat duduk saja. Lorak duduk saja. Banyak kenya. Tapi banyak memberi alasan kerana terkaluh. Kaluh dengan godaan nafsu ya sebenarnya. Boleh sangat kita mengatur, mengubah rutin harian kita. Itu yang kedua. Yang ketiga hamba anggap ni yang terakhirlah. Kita tengok dalam bulan Ramadan, kita cukup semangat beramal dalam bulan Ramadan. Cukup semangat. Terutamanya minggu pertama tu habis semangatlah. Penuhlah.
masuk minggu kedua tu kurang sikitlah. Dia ramal semula 10 terakhir. Nah. Maknanya kita cukup semangat dalam bulan Ramadan. Kadang-kadang semangat kita beramal tu tidak disulami dengan ilmu pun. Nah. Lagu mana? Semangat saja giringnya semangat, tidak giringnya ilmu. Sehingga kita boleh tengok maya tarawih, perempuan-perempuan muda pun, anak-anak dara pun penuh mari semaya tarawih. Padahal kalau kita buka kitab mazhab Syafi'i, kitab I'anatut Talibin antaranya, perempuan-perempuan muda ni makruh semaya di masjid. Tu qaul mu'tamad mazhab Syafi'i. Nah, perempuan-perempuan muda makruh semaya berjemaah di masjid. Perempuan-perempuan tua, veteran tak apa. Perempuan veteran lah, tak panggil perempuan tua marah demo makan. Perempuan veteran tak apa. Perempuan-perempuan muda, anak-anak dara makruh berjemaah di masjid. Tapi boleh puasa punya pasal, semangat punya pasal, lagu mana kita boleh pungguh anak-anak dara kita mari semaya di masjid. Dia kata boleh puasa. Nak kupu pahala, makruh pun tak ira dah. Semangat ni semangat punya pasal. Setengah-setengah pergi cari masjid jauh-jauh nak pulak, tu imej dak. Tidak. Semangat punya pasal. Semangat ni kita kena kekal lah. Semangat tu. Tapi biarlah disulami dengan ilmu. Semaya tarawih kukuk mana terai-terai bagi sunat. Terai-terai. Usalli sunnatat tarawih. Sunat ke? Terai-terai bagi sunat, tak ada khilaf dak ni. Tapi begitu semangatnya kita pungguh segala anak-beranak kita dalam kereta, mari semaya tarawih hak sunat, termasuk anak-anak dara kita yang mana tu hukumnya makruh di sisi pandangan muktamad mazhab Syafi'i. Semangatlah. Untuk bagi sunat. Dia nak cerita, nak suruh muhasabah ni, apa kata semangat tersebut kita kekal lah. Tapi untuk bagi-bagi hak wajib sebagai kita orang Islam. Gapo dia? Hak terbesar sekali hak wajib bagi kita orang Islam, belajar ilmu fardu ain, belajar ilmu akidah, mengenal Tuhan, ilmu fiqh, betul ibadat, ilmu tasawuf, bercara sifat-sifat hati, sifat terpuji dan sifat terkeji. Hak ni ilmu fardu ain wajib kita orang Islam belajar ni. Akidah, fiqh, tasawuf. Hak ni bagi wajib, tak ada khilaf ni. Hak tarawih tadi tak ada khilaf kata sunat. Guana kita boleh begitu semangat mari semaya akak anak beranak kita untuk bagi-bagi sunat. Bapa untuk ilmu fardu ain, untuk mengenal Allah, untuk betul ibadat, untuk bercara sifat hati, sifat deki, sifat unjuk, takabur. Hak ni hak wajib. Tapi bapa kita tak boleh nak punggah anak beranak kita. Untuk belajar bagi hak wajib, yang mana kalau tak belajar ilmu fardu ain 3 ni hukumnya berdosa besar sepakat ulama. Tak ada khilaf dah ni. Tapi tak boleh kita nak bawa anak beranak kita untuk tarawih hak tentu-tentu sunat, molek-molek ada kita boleh pungguh. Ni kata kadang-kadang kita buat tu gi dengan semangat, tidak gi dengan ilmu. Jadi situlah kita kena muhasabah sikit. Kita kena saling betul sikit, saling tegur menegur. Untuk kebaikan kita lah. Untuk akhirat kita. Kita nak hidup di dalam kubur lebih lama daripada kita nak hidup di atas dunia. Ada orang umur 40 mati. Tok nenek kita mati-mati dah. Mati umur berapa? 60, 70. Dia hidup di dalam kubur lebih lama daripada dia hidup atas dunia. Perjalanan akhirat kita jauh lebih panjang daripada perjalanan dunia kita. Perjalanan dunia kita 60 tahun, 70 tahun habis. Perjalanan akhirat kita jauh lebih panjang daripada tu. Khalidina fiha abada, kekal selama-lama. Tapi bapa kita tak boleh nak bersungguh untuk perjalanan yang lebih jauh, untuk kediaman, rumah, kubur yang kita akan duduk di dalam kubur jauh lebih lama daripada rumah yang kita duduk atas dunia. 2 bulan sebelum puasa, cikgu hamba naik rumah, panggil pergi semaya ajak.
Tiba-tiba dalam puasa, bini dia telefon minta pergi rumah semaya mayat. Nah, 2 bulan lah dia duduk rumah dia. Cikgu hamba. Nah, dalam puasa baru ni mati 2 bulan dia duduk rumah. Kerja 40 tahun, 50 tahun, kupu piti buat rumah habis comel dia duduk 2 bulan. Nah, Tuhan kata kita hidup di dalam kubur kita jauh lebih lama daripada kita hidup di atas dunia, di atas rumah yang kita buat serba comel. Tapi apa kita menghias dunia kita lebih daripada kita menghias kubur kita. Khususnya ilmu fardu ain lah, ilmu akidah, fiqh, tasawuf, tu betul-betul kita kena berazam untuk mendalami ilmu ni, untuk menyelesaikan belajar ilmu fardu ain hak ni tak boleh nak tinggal dosa besar ni. Sama-sama kita bermuhasabah, mudah-mudahan mendapat sedikit sebanyak manfaat pada malam ni. Dan segala terkasar bahasa salah silap mendahulukan dengan permohonan maaf. Dan mudah-mudahan salinglah kita bermaafkan pada malam ni, dan mudah-mudahan ada manfaat sedikit sebanyak. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.